Baik, jadi tajuk kita pada hari ini adalah bagaimana untuk membuat transaksi online secara selamat lah. Okay, jadi dalam waktu PKP ni online banking ataupun pembelian online tu memang selalu kita buat lah kan. Terutamanya waktu PKP ni lah ya. Jadi hari ni saya nak kongsikanlah beberapa tips untuk pembelian online ni lah ya. Jadi biasa beli kat mana? Akilah. Biasa mungkin kita beli selalu dekat Lazada ataupun Shopee lah ya. Okey, jadi tips yang pertama untuk pembelian online ni, kita kena pilih platform yang ada keselamatan yang tinggi lah ya. Ciri-ciri keselamatan dia tu tinggi. Maksudnya di sini kalau kita tengok dia dulu, biasa kita bila kita sebelum kita ada platform kan, kita selalu deal secara online yang betul-betul online. Maksudnya one to one lah ya. Buyer to customer kan, melalui WhatsApp juga sebagainya kan. Jadi benda tu sebenarnya kalau ikut tak secure lah kan, sebab kita tak tahu penjual ni boleh dipercayai ataupun tidak lah ya. Kita redha je lah sambil tunggu barang kan. Kalau barang rosak macam mana, susah nak track balik kan penjual ni semua. Tapi bila kita dah ada online shopping platform ya, contohnya macam Shopee, Lazada semua kan, jadi benda tu dia lebih secure lah ya, sebab dia ada banyak sistem keselamatan pada sesuatu platform tu, supaya dia mengurangkan bukan nak kata zero orang tak kena tipu maksudnya risiko tu semakin kurang bukan tak ada orang kena tipu lagi walaupun guna platform ni ada macam-macam cara lah penjual tu boleh kenakan customer kan tapi dia ada ciri-ciri keselamatan lah. Contohnya seperti Shopee Shopee ni dia guna satu sistem yang agak baik lah di mana dia takkan riliskan duit tu kepada pembeli selagi barang tu tak sampai kepada pengguna pembeli. Dia takkan rilis duit tu kepada penjual selagi barang tu tak sampai kepada pembeli ya. Dan pembeli cek barang tu betul lah ya, kerosakan semua tak ada ya. Jadi baru kita tekan release payment kan. Barulah pembelian tu duit tu dapat kepada seller Maksudnya Shopee pegang dulu. Okey, kalau kita kata okey. Dan kita pun sebagai pembeli kita tak boleh tipu lah. Orang kata seller dah hantar tapi kita tak bayar pula kan. Kita tipu pula tak boleh juga. Sebab kita dah bayar dulu kan. Tapi duit tu bukan terus dapat pada seller lah ya. Dan juga ada return policy yang sebenarnya walaupun agak leceh, tapi ada lah, platform tu ada cuma biasanya kena sabar lah kan. Saya pernah antara masalahnya dengan return policy ni, dia ambil masa lama lah Dulu saya pernah beli alat penimbang tau. Tapi dapat beg perempuan. Dia salah hantar handbag Tapi sebab malas nak panjang-panjang cerita kan, saya bagi dekat mak saya lah handbag tu. Tapi maksudnya yalah, dia boleh
seller ni kadang-kadang dia jual barang terlalu banyak, dia tersalah hantar. Jadi waktu tu macam malas lah nak ni. Harga pun barang pun lebih kurang je. Jadi kita tak kisah. Okay, jadi pada waktu sekarang ni dalam aplikasi pembelian online ni, dia ada online dia ada wallet dia sendiri. Contohnya Shopee wallet ada, Lazada wallet ada ya. Jadi yang saya kata tadi lah, dia pegang platform ni, dia akan pegang dulu duit kita sementara barang tu sampai dan kita check okey. Jadi itu yang menyebabkan benda tu selamat lah ya. Okey, jadi sebagai contoh di Malaysia contohnya Lazada, Shopee ni memang sediakan jaminan lah untuk elakkan kes penipuan yang berlaku. Jadi kalau kita terima, kalau kita tak terima, barulah kita report lah ya. Okay, jadi yang kedua, kita perlu bandingkan harga lah ya. Jadi dalam online platform ni dia ada banyak sellers sellers yang ni lah yang jual dengan pelbagai harga lah ya. Dia salah satu tips dia untuk tahu adalah dekat dalam ads dia tu, dia ada tulis lowest price, biasanya lowest price guaranteed kot ya. Lah ya. Maksudnya dia seller tu, dia dah tengok seller lain dan dia pasti dia lah yang jual paling murah dia macam tu. So dia akan letak logo tu lah, lowest price guaranteed jadi sebab tu kita perlu bandingkan lah. Sebab tu kita beli online jugalah kan. Kita nak barang tu lebih murah lah. Jadi kenapa barang dekat online ni boleh lebih murah sebenarnya berbanding kedai biasa? Yelah, dia boleh juga jual harga macam kedai biasa kan, kedai fizikal lah. Tapi sebab antaranya sebab online ni, pembelian online ni kebanyakannya beroperasi daripada rumah. Jadi dia tak ada cost overhead yang tinggi lah ya. Tak ada cost overhead yang tinggi. Jadi dia boleh jual dengan harga yang lebih murah lah ya. Jadi sebab tu kita bila buat pembelian online ni kena tengok harga ya. Kadang-kadang kita boleh jimat banyak contoh hari tu saya beli phone untuk parents saya kan. 2 phone lah ya. Satu kedai ni jual dalam harga 500 lebih. Satu kedai ni jual dalam 480 macam tu lah ya. Bila check, bila kita tengok-tengok, rupanya ada seller yang jual harga 480 je untuk satu phone lah ya. Banding dengan kedai yang sebelum tadi tu, kedai tu 500, katalah 530 kan ya. So kita dah untung RM50 untuk satu phone tu beza sebab tu kita kena tengok daripada segi harga lah ya. Tapi kalau barang tu terlalu murah contohnya kita tengok iPhone, dia jual iPhone 11 lah kan, dijual harga 2,000 ke kan, dia jual iPhone 11 harga 2,000 kan. Jadi kita tengok tu benda tu dah macam dia memang dah meragukan lah ya. Nanti banyak kes yang bila ditulis kat situ memang iPhone 11 tapi dapat yang versi clone je lah kan. Tapi dalam description tu memang dia tulis betul-betul. Tapi dia biasanya dia akan tipu macam mana tau. Dia akan bagi gambar semua betul, description semua betul, tapi dia akan masukkan satu klausa yang kecil je. Contohnya Super King kan, dia akan masuk kat situ. Jadi itu antara cara dia menipu lah. Sebab tu bila kita tengok barang tu, kita kena tengok spek dia betul-betul baca description dia, dan kena tengok rating lah
rating tu kena tengok. Jangan kita tengok rating tu sebab dia rating dia apa 5 bintang saja kan. So kita terus beli ya. Kita kena baca komen dulu ya. Sebab kebanyakan orang bila dia dapat barang dia rasa happy kan, dia terus bagi 5 star, dia tak tengok barang tu lagi kan. Ya. Dia tak tengok pun barang tu lagi. Siapa Abu Isyad ni? Abu Isyad siapa? Saya. Siapa ya Abu Isyad ni? Siapa ni? Dengar tak suara aku? Dengar. Siapa ni? Kau tak kenal aku Akilah kenal tak? Oh TS. Cik Su kan? Tan Sri. TS. Kenapa nama AI Cik Su? Kata akulah nama aku. Saya kata ni kan. Tuan TS punya. TTS Tuan Tanah. Okey Apa tajuk ni? Pembelian online secara selamat. Ini ejen Shopee ni. Seller Shopee ya? Ejen. Akilah saya shopping tu. Syaitan yang ketiga ialah Shopee. Sebab tu kita sharing pasal shopping ni. Okey, jadi kita sambung tadi. Jadi bila kita tengok barang tu rating dia, contohnya kita tengok semua 5 star kita jangan yakin dulu sebab kebanyakan orang bila dah dapat barang dia happy je kan, dia tak tengok pun lagi barang tu. Sebab dan orang bagi rating ni pun dia banyak-banyak sebab mungkin sebab barang tu sampai awal mungkin sebab barang tu dibungkus dengan bagus jadi orang bagi rating yang 5 star ni dia banyak sebab lah dan kebanyakannya sebab sampai awal lah contohnya hari ni beli esok dah sampai kan, so bagi orang dia happy sebab tu sebab tu kita kena baca, kita kena pergi dekat comments, kita baca yang 1 star 2 star tu ada tak kan. So bila kita dah tengok tu, kita tengok orang ni kata sebab apa. Kalau dia kata sebab penghantaran mungkin lambat sikit kan, tu tak ada masalah lah. Tapi kalau dia dah kata ni barang produk tipu semua kan, dia bercanggah dengan yang 5 star tadi. 5 star tadi mungkin dia rate 5 star sebab apa, sebab barang tu sampai awal semua kan. Jadi kita kena tengok dan tak semestinya barang tu tak bagus bila dia rating dia rendah mungkin sebab seller tu dia hantar lambat lah kita kena tengok daripada multi dimension Okey, jadi kemudian bila nak bandingkan harga ni, satu tips lagi lah dia akan ada seller yang jual sekali dengan kos maksudnya dia free shipping lah free shipping. Contohnya Shopee sekarang ni dia tengah buat dia selalunya Shopee ni dia ada dia ada free shipping punya kupon jadi kita tengok supaya jimat biasanya kalau pembelian RM19 ke atas tu dia free shipping lah, sebab tu kita kena tengok dekat image tu dia support tak jadi barulah kita jimat sebab saya setakat ni saya beli online ni memang jarang lah saya bayar shipping sebab kita kena pandai pilih seller lah jadi jarang sangat lah saya bayar shipping jadi kita jimat lah kat situ kadang-kadang ada barang, kadang-kadang ada masa dia buat promosi RM10 free shipping kan. Jadi dia murah lah, jadi jimat okey. Jadi sepanjang yelah waktu-waktu PKP ni kan, kita mungkin ramai dah mula kerja lah kan, tapi ada juga yang
yang masih belum boleh bekerja seperti saya maksudnya tak boleh pergi kerja secara apa, fizikal lah Okey, yang ketiga lihat penilaian kedai. Kita kena tengok penilaian kedai tu macam mana kita kena tengok kedai ni betul ke dia macam kedai Macam mana nak tahu kedai tu kedai ke tak? Kita tengok rating dia secara overall lah Kalau rating dia punya apa barang pun banyak, tiba-tiba kita, kalau kita tengok satu benda tu, contohnya lah iPhone lah tadi iPhone yang harga 2000 tu kan, iPhone 11 iPhone 11 berapa ribu Akilah lupa Itu tak pakai iPhone Yelah tu tanya Akilah 5 lebih. Wow. 5 lebih 5 lebih. Boleh kahwin lagi tu. Aduh. Jadi 5,000 lebih. Tiba-tiba harga dia dekat satu kedai ni, harga dia 2,000 Jadi kita tengok pula seller ni, kita tekan dekat seller tu kan. Kita tengok. Refurbish ke? Refurbish. Second lah, barang second ke? 2,000. 2,000 pun barang second pun macam Yelah kalau dia tulis kat situ sebagai new macam mana kan. Jadi dia mana macam dah pelik ni. New look refurbish. Dia cantikkan balik make up. Barang lama. Yelah kadang-kadang lah. Tapi kat situ kalau dia tulis apa? Dia tulis baru tu jadi apa? Tapi saya banyak juga nak tengok komen buyer dalam Shopee tu. Saya ingat dapat komputer baru, saya ingat dapat laptop baru, saya ingat dapat kerusi, rupanya dapat cadar. Jadi kadang-kadang seller dah tulis pun, tapi buyer kita ni memang tak berapa teliti kan. Yelah. Kadang-kadang masalah buyer juga Yelah buyer yang seller dia ada strategi, dia punya taktikal dia kan. Sebab ada dulu orang jual barang dekat Tabau, dia jual kat dalam video semua daripada awal sampai akhir basikal kanak-kanak. Kan murah ni sebab mentaliti tengok barang Cina semua murah. Beli dapat stiker. Rupanya dia jual stiker basikal. Video tu orang tengok awal-awal, dia tak tengok yang hujung sekali. Jadi telatah pembeli ni pun satu hal lah selain daripada seller kan. Buyer macam dia itulah psikologi. Masalahnya memang macam itulah dia. Kalau berita pun dia baca tajuk je kan. Jadi macam itulah. Jadi masalah refurbish dengan new ni memang betul. Dia kadang-kadang sebab seller pun dia sebenarnya seller ni pun dia macam antara dua tau. Dia nak main dekat grey area tau. Dia macam nak bagi tahu ni refurbish tapi dia tunjukkan seolah benda tu macam baru tu. Contohnya daripada segi image tu semua kan. Sebab tu kita kata misleading tu. Dia tak menipu tapi benda tu misleading tau. Dia buat orang percaya bahawa macam jual kereta letak kereta model apa kan. Gambar baru. Tapi sebab tu kena ni cadar. Betul. Tapi kalau dalam konteks Islam, adakah itu penipuan? Adakah dia mengurangkan timbangan? Kalau dia dah terangkan condition dengan jelas, ada term and condition. Jadi orang kena baca term and condition kan. Okey, kalau dia dah terangkan secara betul tu, tak ada masalah. Kadang kita buyer lah salah sebab dia tak baca dengan betul kan. Description tu semua kadang-kadang macam tu lah Macam ada orang lah dia beli dia ada satu kes kawan saya, dia beli tikar tau. Tikar harga RM10 je. Dalam gambar tu nampak macam besar satu separuh bilik besar dia.
Bila dapat macam alas kaki je. Sebab tu kena ukur. Tapi dalam description memang dia dah bagi tahu dah dia punya ukuran tu. Ukurannya memang kecil. Tapi orang memang kecil. 50-40 kan. 50-40 tu memang saiz alas kaki tu kan. Tapi dalam gambar tunjuk macam apa ni share, kadang dalam satu produk dia ada 2-3 model. Package. Kadang-kadang dia tunjuk package A, B, C, D. Kita tengok sebab package A je. Harganya 1,000. Package B 500. Package C yang kecil saya tu RM3. Kita tengok RM3 pun. Itu ada juga. Tapi yang kes kawan ni memang dia apa? Dia rasa benda tu misleading lah. Tapi sebenarnya kalau ikut, yalah dia tak baca description kan. Dan kalau kita tengok title dalam online ni kan, Shopee ni kan, dia memang kadang-kadang pun memang misleading pun ya. Contohnya, dan dia prone to guna nama yang terlalu panjang contoh sekejap kita share screen kejap. Apa lagi yang datang ni tak nampak apa ni tak nampak nama ni. Ramai. AR ni siapa? AR ni Azhari AR ni siapa? Siapa ni? Hidayah. AZ. Panelis kita Hidayah Razlan. Mana Arif. Hidayah Razlan? Ni yang gambar baby tu. Gambar. Okay. Taklah gambar sebenar. Gambar orang lain, anak orang. Anak orang comel. Allah. Itu kan nak kalah dengan orang. Mereka tak gambar kambing pun comel. Lagi kita ada 6 orang dalam ni. Tadi 6 orang. Sekarang tinggal 5 orang. Tapi dalam ni Nur Alia sama? Alia. Alia pakai apa AZ? Dia punya nickname apa AZ kan? Kan Nur Alia. Pakai Nur Alia. AZ saya. Zari. Ini yang Yupa yang tagline tadi, Cuma Pasal. Okay. Nampak screen saya share ni? Tak nampak kat mana tengok? Tak nampak Dah keluar. Lambat sikit you mobile. Mobile Okay jadi ni contoh lah Kita tengok nama Touch 5 Art Marker Brush Pen. Dah marker, lepas tu brush pen lagi Lepas tu sketch, alcohol, base, markers, dual head. Harga 26 sampai 128. Apa dia? Harga dia 26 sampai 20. Ini yang itu cakap tadi lah Kalau 30 color, ini kadang-kadang orang terlepas pandang lah kalau standard harga dia berapa? Kalau student kalau standard lagi murah daripada student jadi macam ni lah. Tadi yang saya sebut tadi tentang nama ni nama pun dia dah apa, nama dia pun memanglah dia sebenarnya saya faham supaya algoritma tu kena dekat semua tau. Jadi kita sebutlah semua nama yang boleh kan, supaya algoritma tu ataupun carian tu dia pin dekat produk tu kan. Betul tak Cik Su? TS, betul tak TS? Betul. Jadi kalau orang cari art, ni keluar produk ni. Kalau orang cari marker, keluar produk ni. Orang cari brush, keluar produk. Tengok betapa banyak keyword yang dia sumbat kat situ kan. Tapi benda ni secara ni dia macam tak
macam nama yang apa benda nama ni kan. Jadi kita faham oh ni marker pen punya macam itulah ya. Okey, kemudian tadi kita tengok ni terus case study lah ni Kita tengok kat sini apa dia punya rating dia tinggi lah rating dia tinggi 5 star banyak barang sampai dengan selamat, thank you, ni semua kira seller ni bagus lah Lepas tu kita nak tengok dia barang ni sampai dengan cepat ke tak, kita baca komen ni macam ni lah the item was shipped out fast during MCO cepat walaupun masa sekarang ni lah jadi okey, lepas tu kita tengok pula yang 1 star dia tak ada. Okey lah 2 star dia ada masalah lain pula biasanya seller tak pack dengan betul tak ada bubble wrap. So kalau kita ni jenis yang kita pandang benda ni serius tak ada masalah lah kalau kita pandang benda ni serius, ni penting ni kena bubble wrap ni jadi bagi kita mungkin benda tu penting lah so kita mungkin tak perlu pilih daripada seller ni. Sebab tu perlu baca komen-komen ni Okay, tengok yang 3 star pula. Dia kata ada 2 pen yang tak boleh guna, tak ada ink Yalah, tapi kalau daripada 60, 30, 60 pen tu 2 tak tu okey lah kan jadi ni saya guna Shopee lah biasanya masa keluar barang komputer kita tengok barang lain pula. Contohnya barang online barang elektronik macam mana kita nak, sebab barang elektronik ni orang kata satu kita tak tahu benda tu elok tak elok, lagi satu kita tak tahu, kita pun takut nak beli sebab takut dalam sepanjang delivery tu dia rosak kan jadi sebab tu kita perlulah tengok daripada segi cara seller tu untuk cara seller tu supaya kita dapat pastikan yang barang yang kita beli tu sampai dengan selamat lah jadi dia sebenarnya dalam banyak-banyak barang ni barang elektronik ni paling kita takut lah sebab kita kena baca betul-betul. Yang pertama sekali baca description dia lah, betul ke tak betul kan. Kalau ni ada kalau laptop ni spek dia lah yang kita kena tengok Kalau rasanya kalau spek tu kena dengan laptop ni, harga ni kan, jadi mungkin betul lah Kemudian yang paling penting baca komen lah, tengok ada 1 star tak so kedai ni macam okey lah tengok barang sampai dengan cepat, berfungsi baik, harga paling murah ni ada komen yang agak menakutkan sebab dia terpaksa tunggu sebulan untuk barang ni sampai dan kita kena tengok waktu komen ni disiarkan dia baru-baru ni ke kan jadi itu antara tips lah untuk kita membuat pembelian online setakat ni ada soalan tak? Jadi kita komen semua kita dah bagi. Lepas tu kita kena tengok return policy lah return policy ni memang lama lah, lagi kalau barang daripada China jadi sebab tu sebelum kita beli tu kita kena tengok betul-betul supaya tak adalah kena return kemudian tengok lokasi dan masa penghantaran lah Jadi bila kita jumpa barang murah, kita kena tengok barang ni sebenarnya ship daripada mana.
daripada China ke daripada Malaysia tengok dekat situ shipping from mana sebab kadang-kadang barang murah tapi dia ship daripada China bila tu kita kena bayar kadang-kadang kena bayar shipping fee lah ya. Dan masalahnya bila shipping daripada China ni of course dia agak lambat sikit lah, tapi biasanya paling awal pun dalam masa seminggu lah saya dapat seminggu. Dan dia prone tu guna courier yang memang orang kata memang tak mesra pelanggan sangat lah ya. Contohnya courier yang kadang-kadang diguna iaitu ABX. Kalau yang daripada China ni. ABX ni pula dia suka dia memang rasanya dia adalah courier yang agak dia memang serve untuk companies lah, so dia tak pergi from company C to B lah C daripada seller to buyers lah ya. Dia macam kalau kita nak barang tu kita kena pergi tempat dia dekat cawangan dia dekat negeri tu dalam daerah tu, ataupun dia akan letak dekat satu tempat lah, pick up point. Jadi dia agak susah pula untuk kita. Okay, so apa lagi? Kemudian utamakan medium pembayaran yang mempunyai ganjaran lah ya. Sebab kadang-kadang kalau kita pakai contohnya lah Shopee kalau kita transfer online transaction kita tak dapat apa-apa tapi kalau kita transfer kita menggunakan Shopee Pay ke, dia mungkin ada rewards yang boleh dapat lah ya. Kemudian kita tengoklah kalau kita ada kupon-kupon yang kita boleh guna, contohnya free shipping kupon, 10% 10% discount kan. Sekarang ni kan tengah famous tentang discount 20% tu kan. Discount 20%. Discount 20%. Kan? Tengah famous sekarang ni kan. Okay lah. Jadi sebab tu kita kena tengok dari segi itulah ya. Okay, ada soalan tak? Kita tak sempat. Okay, ada soalan. Azali selalu shopping dekat Shopee ke Lazada? Shopee lah. Kalau tak ada barang tu dekat Lazada, kat Shopee baru saya beli Lazada. Dekat lelong.com, dekat Malakat Mall ada masuk tak ada? Lelong dulu 6-7 tahun lepas tu. Sebab lelong ni dia berapa juta? Juta habis shopping online. Tak tahulah. Tak ada banyak sangat. Boleh tengok kat dalam rekod. Saya beli laptop pembelian baru, refurbish. Baru ke second? Saya beli baru. Gaming laptop lah. Masa beli tu memang macam takut lah kan. Betul lah benda ni boleh sampai dengan selamat kan. Sebab harga dekat 3,000 lebih kan. So kita macam tapi sebab tu tengok review tu kan. Tengok betul-betul sebulan kat lah fikir. Sebab ni kan. Sebab laptop saya kat sana. Jadi memang susah lah nak buat kerja kan, tak boleh. Sekali beli laptop gaming kan. Dahsyat betul. Gaji 2 bulan tak guna kan. Kahwin kau ni, terus simpan duit. Jadi soalan saya kepada Azhari dan juga rakan-rakan yang hadir lah. Nak dengar agak jasa yang rakus shopping ni perempuan. Laki ni mungkin kadang-kadang saya tak tahu lah, saya nak tanya macam mana nak mengawal gejolak kemahuan nafsu untuk membeli gitu. Menggunakan aplikasi online ni macam mana? Sebab dia sentiasa
tracking kita punya cookies, dia tengok apa lagi barang yang berkaitan yang kita minat kan. Dia akan setiap keluar. Macam dia boleh membaca minda kita. Padahal dia sebenarnya mengkaji tingkah laku kita berdasarkan capaian internet kita. Mungkin ada pandangan yang kawan-kawan atau Azhari sendiri. Okay. Yang ni lah, yang sisters dulu lah ya. Ya, sister lah. Geng-geng Makcik Kiah ni kan. Dia dapat duit kan Makcik Kiah. Makcik Kiah. Kan, ni tak dapat duit. Okay. Lah. Saya jarang beli online shopping sebab saya tak percaya. Satu lagi sebab saya takut barang kita nak tu. Dia tak beli. Awak tak beli. Jarang lah. Saya jarang lah. Kalau nak tanya tu tanya Hidayah Razlan kot. Sebab ni first saya takut barang saya macam apa yang saya nak dia sampai lain. Kalau kakak saya dia rajin lah. Tapi kalau saya macam malas sikit. Lagi satu dia apa dia saya? Ada pengalaman ke beli barang, dapat barang lain? Ke hanya sangkaan buruk saja? Pernah baca dekat macam contoh saya tengok satu shop ni. Contoh saya nak cari pencuci muka. Tengok komen dia. Dia kata barang ni tak ori dan sebagainya. Jadi macam takut lah nak beli. Lepas tu first saya itu takut lah. Yang kedua saya tak suka bayar postage sebab bagi saya membazir. Duit minyak kau bayar tak apa sama je. Ini persepsi. RM1 mahal. Persepsi. Kau bayar cukai sama SST GST 6% tu. Tapi kalau beli elektronik memang saya tak pernah beli online lah. Yang saya pernah beli macam skincare, macam benda-benda yang tak apa-apa je lah yang buang duit. Tapi tu pun kalau ada promo. Macam kalau Shopee dia selalu buat 70%. Milo hari tu dia buat 70%, so jadi harga dia RM7. So saya belilah yang Milo tu. Milo And dia free postage. Apa dia? Percaya pada Milo Sebab dia besar. Yang Milo yang paket besar tu dia harga asal dia RM20 lebih. Tapi dia buat 70%, so jadi macam RM7 lebih macam tu. So saya belilah sebab murah. Lepas tu free postage, jimat duit. Okay. Dayah kot boleh share sebab Dayah mungkin selalu beli online. Saya? Saya kalau beli online, saya beli yang kalau Instagram macam tudung, baju tu yang direct macam dia hantar terus post laju. Kalau Shopee dengan Lazada tu saya jarang. Saya memang tak guna pun. Macam mak saya beli Shopee lah. Sebab saya bukanlah pengalaman, dengar cerita daripada mak saya sendiri bila dia beli baju. Macam kira-kira kot, dia beli baju, nak baju tu warna merah tapi sampai warna maroon. So, dengar tak? Dengar. Lepas tu, sejak tu merah. sejak tu baju tu mak saya bagi kat saya. So saya macam start tu macam tak percaya lah macam nak beli online kalau baju ke tudung ke. Better lebih beli macam kita tengok dekat Instagram dia punya wall tu, maksudnya dia punya kata rumah dia sendiri official tu, atau kita beli secara direct lah untuk kita tengok depan mata. Kalau kain, kalau baju, kalau pakaian isteri saya, isu dia kualiti kain lah. Kita tak tahu kain tu. Betul. Macam saya, kalau saya beli baju, saya nak rasa kain dia dulu. Betul. Baru kita tak kisah warna lah. Yang penting kain dia dulu. Dia pembelinya cerewet susah betul. Selamatkan duit. Selamatkan duit. Lepas tu kalau perempuan yang suka beli Shopee tu mungkin
tak, saya macam mungkin diorang kena kena separuh-separuh kat akaun diorang kot. So macam akaun yang nak selalu Shopee tu letak RM50 je. So RM50 je lah kot yang diorang kena beli barang. Pendapat saya lah kot sebab kita tengok dia kan macam Menarik. rental lah. Murah. Macam murah Betul lah. juga tu, kena asingkan akaun lah ya. Dia macam saya cakap lah, masa PKP ni memang orang dalam mod yang gila lah untuk shopping. Sebab kita sampai Ahad pun dia kena hantar juga barang. Kawan saya dia kerja post dia lah. Sampai pos laju dia terpaksa hire pekerja kontrak lah untuk hantar hire rider lah ya. Jadi komen apa yang Hidayah sebut tu mungkin betul jugalah ya. Kena ada self control. Letak RM50 je lah kan dalam akaun. Takut. Yang duit banyak-banyak tu tak payah buat. Dekat akaun lain lah, akaun dia tak boleh keluar. Akaun ni tak boleh keluar kan. Kan ada akaun tak boleh keluar tu. Bagi saya daripada segi pilihan daripada segi akaun aku lah. Tak boleh keluar. Jadi bagi saya daripada segi pembelian, daripada segi gender lah, kalau lelaki ni jarang lah nak beli online sangat kan. Kecuali dia dia barang tu tak ada sangat dekat kedai lah Macam saya lah, barang motor saya ni kan jenis pelik sikit kan. Jadi dia nak cari kat kedai, even tayar pun kena beli online dekat Smart Tafiz tu tanya Arif lah, saya pernah beli tayar motor. Buat pasal. Betul lah dia tayar motor sebab dia saiz ni memang tak ada dekat kedai biasa. Memang kena beli online. Akak residen marah dah. Sampai residen marah. Tayar tu dekat 5 kilo lebih, memang kesian kan. Jadi itulah dia. Tapi kalau lelaki ni dia hantar bukan tayar je Syekh, hantar hari kat Shopee beli Syekh, kat Smart Tafiz. Ya. Setiap hari sampai berhantar Syekh. Kantoi. Sebab tu saya rasa saya layak lah untuk kongsi hari ni Syekh, kita pada tahu kan Smart Tafiz Syekh, barang sampai tu mesti hantar punya Syekh. Yalah, kita baru kerja masa tu yang sekarang ni tak ada. Dia macam tu lah, bila tahun pertama kerja kita rasa dah ada duit semua kita nak pergi. Tahun kedua, ketiga insaf lah Hidayah lah mungkin dah kerja ni baru dia dah ada rasa ni boleh beli ni betul lah Hidayah. Macam Alia dah lama kerja dah kan. Okay. Jadi kita tutup lah sesi tentang cara untuk pembelian online yang selamat ni. Akila ready tak untuk share tentang ni? Tentang nuzul Quran. Boleh kot, sikit-sikit. Boleh dah share. Jadi insyaAllah hari ni Ustazah Akilah kita akan buat sharing lah tentang ayat mengenai nuzul Quran lah. Ayat yang kita akan tadabbur hari ni adalah ayat dari surah Ad-Dukhan, ayat yang ketiga
Jadi kita persilakan Ustazah Akilah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita teruskan dengan surah Ad-Duhan ayat 3. Saya terus baca terjemahan dia lah, iaitu yang bermaksud sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang beri peringatan. Jadi seperti mana kita tahu ada beberapa peristiwa yang bersejarah ataupun yang menjadi ingatan buat umat Islam lah dalam bulan Ramadan ni, iaitu salah satunya adalah peristiwa nuzul Al-Quran ataupun dikenali sebagai peristiwa penurunan Al-Quran. Jadi menurut tafsir Jalalain ni, dia mengatakan bahawa sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, iaitu malam Lailatul Qadar atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam tersebut diturunkanlah Al-Quran dari Ummul Kitab ataupun dari Luh Mahfuz, iaitu dari langit yang ketujuh hingga langit yang kedua. Sesungguhnya kamilah yang beri peringatan dan memperingatkan manusia dengan Al-Quran. So daripada sini kita nampaklah bahawa peristiwa penurunan Al-Quran ini sebenarnya ada dikata hilaf lah berkenaan dengan bila tarikh ataupun hari yang sebenarnya Al-Quran tu diturunkan. Sebab kalau berdasarkan tafsir Jalalain ni, dia just kata pada Lailatul Qadar atau malam pertengahan bulan Sya'ban, iaitu pada 15 Ramadan ataupun antara 15 atau 17 Ramadan lah. Ini antara hilaf yang ulama berselisih pendapat. Jadi kiranya kalau yang kita sentiasa gunakan ataupun hujah yang kita sentiasa gunakan adalah kita sepakat bahawa 17 Ramadan itu adalah tarikh nuzul Al-Quran ataupun hari diturunkan Al-Quran. Jadi dalam tafsir ni juga dia mengatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan daripada Luh Mahfuz, iaitu langit yang ketujuh hinggalah ke langit dunia. Hingga langit ke dunia lah. Jadi kiranya daripada Luh Mahfuz tu Allah turunkan Al-Quran secara berperingkat. Maksudnya bukan dia terus turun gedebok macam tu kan, tak kan, dia sikit-sikit turun macam tu. Jadi Allah turunkan secara berperingkat supaya manusia ni ataupun umat Nabi Muhammad ni dia tak terkejut dengan penurunan yang sekaligus. Jadi dalam dalam ni juga ada juga saya merujuk kepada tafsir Al-Muwaisar, iaitu daripada Kementerian Agama Saudi Arabia. Dia mengatakan bahawa daripada ayat Al-Quran tu sendirilah, dia kata bahawa sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yakni kami turunkan Al-Quran agar kami memperingatkan manusia dari kemusyrikan dan kemaksiatan, dan yang dimaksudkan dengan malam tersebut iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kiranya kat sini nak tekankan bahawa Al-Quran ni diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebab waktu tu zaman penurunan Al-Quran ni, waktu maksudnya ketika Rasulullah menerima peristiwa penurunan Al-Quran tu, ketika itu umat Islam masih belum meninggalkan perkara-perkara maksiat mereka. Jadi mereka masih cenderung untuk melakukan keburukan dan sebagainya. Jadi kat sini mungkin saya nak share sikit lah berkenaan dengan kenapa Al-Quran ni diturunkan. Yang pertama adalah untuk tadabbur kandungan dia ataupun untuk kita fahami dengan lebih mendalam apa maksud Al-Quran ataupun apa maksud isi kandungan Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat Islam khususnya. Dalam surah As-Sad ayat 29 yang bermaksud Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad.
kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk orang-orang yang berakal, yakni yang sempurna beringat dan mengambil iktibar. Jadi tujuan kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan yang sebelumnya, yang lainnya, adalah bukan sekadar baca dan mengharapkan pahala, tapi kita baca, kita fahami dan kita ambil iktibar ataupun kita amalkan apa yang kita faham daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut lah. Sebagai contoh macam Allah pesan jangan mencuri, jangan dekati zina dan sebagainya. So daripada ayat-ayat tu kita ambil iktibar dengan melakukan perkara-perkara yang jauh daripada melakukan maksiat dan mencapai kepada keridhaan Allah lah. Jadi dalam ni juga dalam ayat surah As-Sad ayat 29 ni, dia disebut tentang mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru kan. Jadi Syekh Syahrawi ni dia mentafsirkan makna mubarak tu sendiri ialah benda yang sedikit tetapi bermanfaat dan kebaikan dia jauh melebihi apa yang digambarkan. Maksudnya kalimah mubarak ni macam Ramadan, kan ada kita panggil Ramadan Karim, Ramadan Mubarak kan, Eid Mubarak, Idul Fitri Mubarak kan. Jadi maksud mubarak ni dia benda yang kecil je tetapi dia memberi manfaat. Macam contoh Hari Raya Aidil Fitri dipanggil sebagai Idul Mubarak kan. Sebab Hari Raya ni walaupun macam contoh kita rasa benda ni kecil je, raya je pun, tapi dia punya manfaat dia banyak, tidak seperti apa yang kita gambarkan. Contoh dapat mengeratkan silaturahim, mungkin ada yang balik kampung setahun sekali, ada yang jumpa saudara mara setahun sekali. Jadi waktu tu lah kita ambil masa, ambil peluang untuk berjumpa dengan mengeratkan semula silaturahim yang dah lama terputus ataupun dah lama tak berhubung, dah lama tak jumpa waktu tu lah kan. Jadi dia mengumpamakan orang yang bergaji sedikit tetapi kehidupan keluarga dia mencukupi. Segala perbelanjaannya dihalalkan kepada perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Seperti orang yang hidup sebagai orang kaya. Jadi walaupun gaji dia sikit tapi dia mampu, dia cukup untuk bagi makan ke anak dan kepada isteri dia, cukup untuk sediakan tempat tinggal, untuk untuk survive lah dalam tempoh sebulan tu. Jadi macam mana kita nak katakan bahawa Allah memberkati rezeki yang sedikit? Jadi yang pertamanya, apabila kita merasa apa yang Allah berikan tu cukup, rasa qanaah lah, mencukupi kepada kita. Maksudnya kita tak ada mempersoalkan kenapa gaji 3,000 je tak cukup ni nak survive sebulan kan. Sedangkan itu dah lebih daripada mencukupi lah kan. Walaupun masih B40 tapi cukup. Yang kedua, rezeki yang sedikit tu dibelanjakan kepada perkara yang berfaedah. Maksudnya kita infak, kita sedekah, kita bayar zakat dan sebagainya, ataupun kita memberi makanan kepada, memberi nafkah tu pun salah satu perkara yang memberi faedah dan juga memberi manfaat kepada keluarga dan juga orang sekeliling. Jadi maksud Al-Quran Mubarak ni ada juga kalimah yang menyebut tentang Al-Quran ni bukan sekadar Al-Furqan ataupun Al-Quranul Karim dan sebagainya, tapi disebut juga sebagai Al-Quran Mubarak, iaitu ayat-ayat yang mempunyai keberkatan dari sudut hukum yang zahir, yang mana ianya menterbiakan jiwa untuk hidup dengan istiqamah. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran ni sebenarnya ada maksud-maksud yang bila kita baca kita rasa macam dia menterbiah hati kita, dia menterbiah jiwa kita. Mungkin kalau kita buka Al-Quran, kalau macam dulu, kalau ingat lagi kan, kalau kita pergi misi, kita akan buka Al-Quran tu secara random dan kita akan tengok ayat mana yang kita pandang dulu. Dan itulah yang terkena kat kita. Kadang-kadang tu memang kebanyakannya
terkena balik kepada apa yang tengah kita fikir, apa yang tengah kita takutkan, apa yang tengah kita risaukan. Jadi Allah mentarbiah kita melalui Al-Quran. Mendidik lah. Sebabnya macam Rasulullah mendapat tarbiah langsung daripada Allah. Tapi kita mendapat tarbiah langsung daripada Al-Quran. Anggap sajalah macam Ustaz Saidal lah, dia selalu pesan, dia kata kita kena anggap bahawa Al-Quran ni bercakap dengan kita. Macam dalam kelas ada lecturer, ada cikgu yang mengajar. So kita kena anggap Al-Quran ni sedang berbicara dengan kita, sedang mengajar kita macam mana menghadapi sesuatu masalah, suatu cabaran, ataupun macam mana untuk mentarbiah jiwa kita sendiri, meningkatkan iman dan sebagainya. Jadi untuk yang seterusnya, maksud tadabbur ayat-ayatnya ialah bukan melihat secara luaran. Maksudnya kita tak boleh baca ayat, oh okey ni maksud dia, rupanya Allah suruh potong tangan terus kalau mencuri. Tapi kita kena baca ayat tu secara maksudnya kena baca, kena perhatikan kandungan ayat dengan berfikir dan memandang jauh serta melihat kepada kesudahan dia. Dan sebab itulah kita tidak boleh mentafsirkan ayat Al-Quran tu dengan cara kita baca sekali dan kita terus baca makna, kemudian kita kata oh ini rupanya Allah nak sampaikan. Tak. Jadi kalau yang saya nampak sebab sejak akhir-akhir ni suami saya banyak dedahkan kepada Hizbut Tahrir tau. Jadi dia banyak ceritalah tentang hujah-hujah yang digunakan oleh Hizbut Tahrir ataupun oleh golongan-golongan PAS. Tapi Hizbut Tahrir dengan PAS ni berbeza lah sebab mereka dari segi politik. Hizbut Tahrir ni mereka tidak menyokong demokrasi ataupun sistem demokrasi, dia tak sokong. Dia lebih kepada sistem khalifah lah. Diorang ni Hizbut Tahrir ni dia yakin bahawa satu hari nanti khalifah akan datang. Dari mana keyakinan diorang tu datang? Daripada ayat Al-Quran yang mereka tadabbur sendiri, yang maksudnya yang mereka faham sendiri. Dan dia menyangka bahawa Imam Mahdi tu adalah khalifah yang maksudnya dia menggunakan akal sendiri, maksudnya tidak merujuk apa-apa, terus mentakfirkan ataupun mengeluarkan hukum yang pada saya macam yang tak elok. Suami kau ikut Hizbut Tahrir? Tak, bukan. Tapi dia suka dia ni baca mengkritik je. Hizbut Tahrir lah. Mengkritik Hizbut Tahrir. Ya. Tapi dia tak ikut, sebenarnya dia just suka ikut perkembangan Hizbut Tahrir tu je lah. Itu je. Itu tanda-tanda nak ikut tu. Okay, yang seterusnya macam kisah dalam surah Al-Kahfi. Kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Kenapa Nabi Khidir dah ingatkan dekat Nabi Musa awal-awal lagi, Nabi Khidir kata kamu tidak akan bersabar dengan apa yang dia lakukan. So waktu first Nabi Khidir persoalkan kenapa dia sakkan kan. Jadi Nabi Khidir dah pesan awal-awal dan Nabi Musa memang takkan bersabar dengan apa yang dilakukan. Dan sebab itulah Nabi Khidir kata apa yang kaitan perintah Allah sendiri, bukan disebabkan hawa nafsu dan sebagainya. Dan kerana itulah Allah menggesa kita untuk merenung dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, kerana untuk mengetahui bahawa apabila kita merenung dan mentadabbur ayat-ayat itu, kita akan cukup dan menerima itu, terus kita akan memperoleh kebenaran. Jadi bukan sekadar kita baca dan tahu makna, tapi kita kena faham dan aplikasikan dalam kehidupan seharian lah, supaya ayat Al-Quran ni bukan hanya sekadar menjadi hafalan. Macam kita nampak lah, sebab saya ramai kawan sekolah tahfiz waktu start masuk Unisel ni lah, sebab majoriti budak-budak pelajar Islam ni background dia sekolah tahfiz. Walaupun mereka ni tahfiz,
Tapi dia orang tak mahir pun dalam bahasa Arab. Dia macam dia orang kata dia orang hafal tu hanya untuk syafawi je lah, maksudnya untuk lengkapkan ujian mereka. Dan dari segi makna, dari segi penghayatan isi kandungan Al-Quran tu pun tidak dapat digunakan dengan baik. Macam banyak berlaku kalau masuk universiti ni, banyak culture shock dan sebagainya bila jumpa kawan-kawan yang luar biasa perangainya, dia pun akan jadi ikut luar biasa. Macam itulah. Jadi yang terakhir mungkin dalam kita berbaki lagi 15 hari, lebih kurang 15 hari lagi Ramadan. Hari ni dah separuh Ramadan lah, maksudnya dah 15 Ramadan. Kita boleh manfaatkanlah dengan memperbanyakkan lagi bacaan dalam tilawah kita. Mungkin kalau tak dapat nak khatam, mungkin kita positifkanlah mungkin ni Allah bagi peluang untuk kita tilawah atau memperbaiki balik bacaan dalam Al-Quran kita. Tak perlu nak tergopoh-gopoh untuk khatam. Kalau dapat tu Alhamdulillah, tapi kalau tak dapat tu tak apalah, insyaAllah tahun depan ataupun boleh khatam dalam bulan-bulan yang lain. Kita cuba kejar khatam Al-Quran bukan hanya dalam bulan Ramadan, tapi dalam bulan-bulan lain, dalam Syawal, Zulhijjah dan sebagainya. Kita boleh cuba supaya kalau dalam bulan Ramadan ni setiap kali solat muka surat. Sebabnya kita nak habiskan satu juzuk dalam satu hari ada 20 muka surat untuk satu juzuk. So 4 muka surat untuk satu waktu solat kita cuba aplikasikan dalam bulan-bulan biasa, supaya tabiat ataupun kebiasaan kita dalam bulan Ramadan ni tidak hanya terhenti di bulan Ramadan. Dan juga zikir serta puasa sunat juga boleh dilaksanakan selepas bulan Ramadan. Dan untuk berbaki lagi beberapa 15 hari ni, kita boleh manfaatkanlah dengan membaca ataupun mendengar. Kalau tak reti bahasa, kita kena belajar. Jangan malu untuk belajar lah, walaupun umur dah 24 ataupun dah tua, dah 30 tahun sekalipun. Belajar juga untuk membaca Al-Quran walaupun merangkak-rangkak lah, ataupun masih dalam proses kan. Sebab baca Al-Quran ni dia akan rasa lain, perubahan dekat hati tu, kita akan rasa masa lebih tenang. Kalau kita tengah banyak fikir, tengah bergaduh ke ataupun tengah banyak assignment dan sebagainya, banyakkan baca Al-Quran sebab dia akan lebih menenangkan hati kita dan juga minda. Sebabnya ada kajian lah yang mengatakan bahawa orang-orang yang mengalami masalah depresi ataupun mengalami masalah stres ni, apabila mereka dibukakan dengan ayat-ayat Al-Quran ni, berlaku penurunan dari segi tekanan, kesedihan dan mereka memperoleh ketenangan jiwa. Jadi kita nampaklah bahawa luar biasanya Al-Quran ni sendiri, dan manfaat dia sangat besar lah buat orang Islam tu sendiri. Dan ada juga kajian yang mengatakan bahawa ada satu penelitian yang dilakukan di Florida berkenaan dengan bantuan peralatan elektronik terkini yang untuk mengesan tekanan darah, degupan jantung, ketahanan otot dan juga ketahanan kulit terhadap aliran elektrik. Dari hasil kajiannya, hospital tu mendapati bahawa mereka membuat kesimpulan dengan membaca Al-Quran, ianya sangat berpengaruh besar sehingga 97% dalam badan manusia ataupun dalam jiwa manusia itu sendiri mengalami ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Kajian ini dilakukan oleh Dr. Al-Qadila di sebuah klinik besar di Florida. Dan dalam laporan dalam sebuah kajian disampaikan dalam Persedaran Pertubuhan Islam Amerika Utara pada 1984 juga disebut Al-Quran ni memang terbukti mampu mendatangkan ketenangan sehingga 97%
bagi mereka yang mendengarkan. Ini baru yang dengar, belum lagi yang baca, belum lagi yang tadabbur, belum lagi yang amalkan dan sebagainya. Jadi kesimpulan ni kita dapat katakan bahawa mungkin ayat yang sesuai nak sampaikan dekat orang-orang yang mengalami masalah depresi ni, kita tak bolehlah kata pergilah baca Quran teruskan, nanti takut mereka marah kan. Sebab mostly orang-orang yang ada masalah depresi ataupun masalah stres, tekanan jiwa dan sebagainya, mereka tak boleh terima kalau kita kata diorang ni jauh daripada Tuhan, diorang ni tak suka baca Quran dan sebagainya. Bukan tak suka, tapi jarang baca Quran dan sebagainya. Sebab pada mereka masalah depresi ni bukan disebabkan faktor itu, tapi faktor lain. Jadi kalau mungkin ada cadangan macam mana ayat untuk mendekati kawan-kawan kita yang ada masalah depresi ni supaya mereka banyak memperdengarkan Al-Quran berbanding mereka berfikir di luar kotak ataupun berfikir berlebih-lebihan. Sebab macam ada seorang adik berpikus ni, dia ada masalah depresi. Faktor dia satu je, sebab dia suka tengok story WhatsApp orang. Dan bila dia tengok story WhatsApp orang, dia rasa macam Gila. Saya dah kurang Cik Su. Dah Bila dia gerak. baca story WhatsApp orang tu, dia rasa macam orang tu kutuk dia ataupun orang tu attack dia. Jadi disebabkan benda tu, dia tak boleh sampai sekarang lah, maksudnya masih sampai sekarang. Sebab saya dah pesan kat dia, tak payah tengok lah, maksudnya tak payah tengok story WhatsApp orang, cuba macam kurangkan ke. Lepas tu, tapi dia memang dia sendiri, yang diri dia sendiri yang tak nak ubah lah. Jadi itu sajalah dari saya, wallahualam. Depression dia. Disahkan oleh doktor ke depression dia? Sebab dia dah makan ubat dah. Okay. Terima kasih Akila. Tadi tadi soalan dah jawab je tu. Okey. Okay, jadi terima kasih kepada Akila tadi ulasan yang kongsian yang bagi saya memang sangat detail lah ya. Sebab siap ada kajian lagi kan, maksudnya kajian kelebihan bila kita membaca Quran ya. Dan rasa ada asasnya sebab dia ramai juga kalau kita tengok dalam video orang yang new reverts to Islam ataupun yang baru peluk Islam ni, terutamanya orang-orang di luar daripada Malaysia lah ya. Dia kata banyak daripada testimoni itulah kan. Dia kata mereka tertarik lepas dengar bacaan Quran ni ya. Dia ada macam satu feeling tu lah ya. Kita mungkin tak rasa lah feeling tu sebab kita ni macam mana kita ni menghayati. Dia bila dia dengar dia rasa dia kata ada satu feeling lah yang dia rasa macam tenang je macam tu jadi itulah yang bawa dia kepada belajar lagi Quran tu kemudian dia peluk Islam lah ya. Sebab dia bukan testimoni seorang dua orang ya, tapi saya rasa dah banyak kisah converts yang kita baca kan, kebanyakannya macam tu dia sebab ada yang dengar sebab dengar azan kan, dia macam tu. Jadi kisah tu tentu adalah kesan-kesan terhadap, mungkin dia berbeza dengan orang-orang kan, dia tengok hati pula lah kan, kalau hati keras tak masuk juga kan. Cuma soalan saya lah ya, kita ni nak kita nak tadabbur dulu ke nak tilawah dulu? Cuba jawab Ustaz. Ustaz Arif lah, yang Arif. Ustaz Arif pendapat Ustaz Arif macam mana?
Ustaz Arif. Hello? Ya, Hello? ya. Macam mana? Betul, siapa Dengar? tu? Dengar Syekh. Dengar. Line tak okey ni. Kat mana tu? Melaka? Mobile lah tu. Mobile. Saya pun kat luar ni Saya. sikit. Kalau rumah kat kampung tak ada. Luar Pekan. Kat mana? Perak eh? Kat Perak. Abang Arif kampung dia memang tak ada line. Ni sekarang kat Pekan Sarawak. je. Keluar. Oh wow. Bagus. Ni pun tumpang pejabat PKR Batu Kurau. Oh. Okey, jelaskan. Paksa pinjam lah sementara nak buat kerja. Apa soalan tadi lupa. Tak dengar. Nak tadabbur dulu ke nak tilawah dulu? Keutamaan lah. Seeloknya tilawah dulu lah baru tadabbur. Okey. Keutamaan tilawah dulu lah daripada tadabbur. Maksudnya nak khatam Quran Bagi yang boleh baca lah. Tapi yang kalau yang tak boleh baca tu Tadabbur. dengar tak? Lambat sampai. Dengar. Jelas. Jadi seeloknya tilawah dulu daripada Quran lah sebab daripada tilawah daripada tadabbur lah sebabkan tu memang dah diturunkan oleh Allah Qurannya. Jadi kalau yang tak boleh baca tu lain lah, boleh lah tadabbur kan sebabkan mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Tapi seeloknya baca dululah tilawah tersebut dan baru kita tadabbur lah surah yang kita baca. Okey. Saya nak tambah sikit. Ada satu dokumentari revisit komuniti Muslim ke Sepanyol. Apabila ni orang dah kembali menerima Islam kan. Jadi orang-orang orang tua lah. Dia kata dulu dia belajar Al-Quran ni dengan memahami maknanya. Okey. Maksudnya dia datang sekali lah dan juga memahami makna. Sebab itulah menunjukkan Al-Quran ni hidup dalam jiwa orang Muslim. Tak ada erti jugalah kalau dia sekadar membaca tanpa makna. Macam kita bercakap lah, I love you. Tapi kita tak faham orang tu meluahkan rasa kita. Jadi sebab tu kita buat bodoh je. Allah perintahkan dengan segala perintahnya. Tapi kita buat tak tahu. Jadi kita ni sombong lah. Dia kritik juga. Dia kata anak-anak muda sekarang ni semua belajar Al-Quran tapi tak faham maknanya. Maksud generasi kedua. Saya kira itu satu keadaan yang berlaku dekat Malaysia dan mungkin seluruh negara umat Islam yang perlu kita ambil perhatian lah. Kalau tadi Hizbut Tahrir dia baca Quran dia tadabburkan. Dan disebab apa benda tu berlaku? Sebab kita pun sibuk tadabbur, sibuk baca Quran, khatam majlis khatam Quran semua. Khatam Quran pun mengelakkan baca. Engkau ambil satu juzuk, kau ambil satu juzuk, cari 30 orang, khatam. Lepas tu tak baca Quran. Maksudnya tilawah pun taklah baca juga hari-hari. Ni tilawah apa? Khatam Quran ni budak dia volunteer buat lah. Sekolah saya peringkat-peringkat beza lah kan. Tapi pada Ana tadabbur ni kena berterusan, kena biasakan dan jangan takut-takutkan Sebab kadang-kadang agamawan menakut-nakutkan sehingga orang nak baca terjemahan takut tersesat. Jadi tolong bagi tahu kepada para dai macam pergi kuliah lah. Kau bukan faham pun apa benda pensyarah tu nak cerita, tapi kau baca. Kurang-kurangnya kau baca. Salah tak apa sebab kita niat nak belajar kan. Kalau tajwid tak betul, dorongan untuk baca dan belajar dan baiki itu lebih baik. Sebab tu kita ada tahsin Al-Quran, tahsin solat. Kita tak akan sempurna selama-lama. Ya. Yang penting kita ada daya untuk belajar, mengajar dan diajar. Sebab saya ingat lagi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dia dapat satu amalan zikir yang dia baca daripada kitab. Dia kata kalau baca ni fadilatnya memang makam tinggi lah dapat syurga. Bila dah di hujung usia je dia baca, rupanya kitab tu hadis palsu. Maksudnya dia dah amal lama tu. Ini tu
ulama besar Ibn Qayyim. Kita ni tak adalah ikut sangat amalan-amalan zikir kan, tapi dia dah amalkan secara lama walaupun itu hari palsu. Tetapi maksudnya kita minta ampunkanlah orang yang telah menipu atas nama Nabi, tetapi amalan itu telah membentuk karakter dia. Untuk berzikir secara rutin harian tak mudah. Nak zikir 1000 kali salawat tak mudah habis. tengok YouTube, tengok K-pop, tengok Netflix, banyak kali beribu-ribu time pun tak apa. Berzikir ni tak mudah. Mungkin kita berzikir, masih berzikir nak konsisten tu tak mudah. Maksudnya sekarang ni kita galakkan saja untuk khatam tilawah, tulisan tanpa menafikan fadilat-fadilatnya, tapi sama ada usaha juga untuk khatamkan terjemahan. Walaupun dia tak baca tafsir lagi, terjemahan English ke, terjemahan Malaysia ke Indonesia ke, sekurang-kurangnya ada satu perkataan-perkataan yang terakam dalam minda. Bila kadang-kadang ustaz ceramah, inilah yang aku terbati dalam Quran. Bila dia pergi kuliah sains, inilah cerita dalam Quran. Rupanya baru faham. Jadi nak faham Quran ni mustahil untuk faham dengan kau mengikuti satu kuliah. Itu masa yang panjang. Bagaimana Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat. Jadi saya ingat keyword yang paling penting ialah Iqra', wahyu pertama tu, baca. Tadi Pak Nik pesan baca ni, baca buku satu, baca pengalaman orang, pengalaman diri, baca kesilapan sendiri. Itu juga harus dibaca. Apa yang kita boleh perbuat lepas kita baca. Tapi dapat wahyu, kemudian dia bacakan kepada masyarakat dia apa yang berlaku dalam kali ini. Dia bawalah Quran tu hidup, dah bawalah kita rasa cahaya Al-Quran tu dalam hati kita, sebab dia menjawab persoalan hidup kita. COVID-19, macam mana dia menjawab persoalan? Mana Quran dan hadis? Dia kena jawab persoalan masyarakat. Dia kena jawab persoalan Hizbut Tahrir. Kalau dia kata Imam Mahdi, maksudnya dia bukan rujuk Al-Quran saja, dia rujuk kepada hadis. Macam mana kita boleh nafikan peranan hadis-hadis yang memang wujud kemunculan Nabi Imam Mahdi dan juga Nabi Isa kan. Jadi itu juga satu keyakinan kita lah. Kalaupun yang tak bawa tu, Habib tak bawa atau Hizbut Tahrir bawa dengan cara tak betul. Jadi kita kena bagi pencerahan lah, apa yang betul kan. Kita bukan itikat kepada al-Quran kepada jamaah ni, tapi itikat kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah kan. Bergabung dengan jamaah supaya kita dapat melindungi diri kita. Tapi mana-mana pun gerakan yang menyampaikan kebenaran tu, kita kena dokong lah. Okay. Wallahualam. Terima kasih tu. Tadi saya tanya soalan tu sebab itulah sebab apa teringat gerakan yang dibawa oleh Dr. Khairuddin Al-Junaid yang daripada Singapura kan. Dia membawa gerakan memahami Quran lah ya. Maksudnya dia kata kita dah beratus tahun kita baca je kan, tapi kita tak cuba untuk baca makna dia kan. Jadi istilah kita baca tu adalah baca je ya? Tapi bukan maksudnya kita nak cuba nak faham kan. Dia macam tu dia macam kita tengok je lah kan, tapi kita tak cuba nak faham. Padahal benda tu yalah dia bagus lah, dia dah baca tilawah semua kan. Tapi bila dia tak faham benda tu, sebab kita tahu bahawa ilmu itu adalah bila diri sampai kepada makna kan, ketibaan diri kepada makna. Kita pergi kepada makna tu kita kena faham lah, barulah kita boleh kata tu ilmu yang kita boleh beramal kan. Jadi macam mana kita nak amal bila tak ada ilmu kan. Jadi dia bila tak ada ilmu, bila tak faham kan, dia macam tu. Jadi itu punca soalan saya itulah ya. Terima kasih atas sharing. Dua-dua penting, kita nampak dua-dua penting. Dan tapi masalahnya orang kita ni dia konsep faham konsep baca dia tu adalah baca je. Maksudnya kan dia
misconception lah ya. Dalam bila orang kita sebut tentang baca. Baca tu maksudnya baca dalam bahasa Arab tu yang kita tak faham tu jadi dia tapi kalau benda lain yang kita faham, baca tu maksudnya baca dengan faham sekali lah kan ya. Sedangkan contohnya lah kita ada satu nota kuliah baru lah yang kita baru dapat dia selagi kalau kita baca on surface je itu dah dalam bahasa yang kita faham tu, tapi kita tak baca betul-betul kita pun tak faham setengah kan. Ya. Contohnya lah kita tengok movie kita skip setiap 10 minit movie 2 jam kan, kita skip kita tengok ada nampak gambar-gambar cerita ni tentang ni sebenarnya, tapi kita dah terlepas banyak benda penting dalam tu lah contohnya lah kalau tengok movie kan. Jadi benda-benda tu yang kita saya ingat orang Melayu saya tahu kalau orang Islam yang lain tapi saya rasa sama ya. Kita mengejar kepada fadilat ataupun kelebihan ganjaran sehingga kita terlupa bahawa kita juga ada tanggungjawab yang lain contohnya baca Quran satu huruf ganjarannya 10. Kalau bulan Ramadan ni berlipat kali ganda lah kan. Kalau sedekah berlipat ganda. Benda tu betul maksudnya tahap individu Muslim itu pengamalannya bertahap kita tak pelecehkan maksudnya teruslah bersedekah, teruslah mengaji. Tetapi kita nak juga satu perubahan tanpa meninggalkan fadilat, tanpa meninggalkan tilawah, meninggalkan sedekah, tapi juga mengembangkan macam Khairul Junaid lakukan lah. Tapi maksudnya itu perlu lakukan gerakan dan juga momentum supaya agenda tu bergerak. Saya ingat benda tu bergerak dalam TV semua ada tadabbur. Cuma dia hanya memberi ruang kepada golongan ustaz saja untuk membicarakan benda tu. Bila kita tadabbur tu bukanlah maksudnya kita berbuta-buta baca terjemahan dia dan pada tafsir, dan dia tidak menghalang juga kita untuk membincangkan dalam konteks sains dan teknologi apa kaitannya dengan wakil semasa. Lagi dia tidak bercanggah dengan sunnah ataupun Al-Quran ayat yang lain. Ruang untuk tadabbur tu terbuka lah. Ini yang disebut oleh ustaz-ustaz dalam Abim apabila Anwar tadabbur Al-Quran lebih baik daripada ustaz-ustaz lepasan Al-Azhar sebab wacananya dibincang tu dia sentuh secara menyeluruh dan juga bacaan dia dalam karya-karya barat, karya timur itu seimbang sama macam Al-Azhar juga kalau baca tafsir Al-Azhar dia kupas pemikiran daripada Athens, falsafah daripada Cina. Jadi sesuai dengan sifat universal tu Islam ni kan hanya dalam pemikiran Arab saja. Betul. Ibn Hamka pun dia sebut dalam buku dia 3 bulan di Amerika tu kan. Dia sebut Islam ni bukan agama anti-anti kan lah. Anti tu maksudnya kita anti ni, anti barat, anti ni semua kan. Jadi kita kutip daripada apa yang baik kita cubalah kita kutip kan. Maksudnya macam mana nak sebut Cik Su sebut tadilah dia kita kena ambil apa yang baik kita boleh amalkan lah ya. Hikmah ni khazanah agama Islam kan. Kalau siapa yang menyampaikan itu milik kita lah, Islam lah, umat Islam lah. Kenapa kita tak nak kutip daripada orang mungkin Islam kan? Ada orang petikai kan. Kalau orang kafir pun kita boleh kutip. Apa lagi orang yang golongan profesional yang mungkin dia bukan orang yang hakir dalam agama, tapi pandangannya juga harus didengar dan juga diperkemaskan. Itu loh kan ulama akan untuk maksudnya digabung jalin kan, jangan kita ada pemisahan semakin jauh
Betul. Baik, jadi terima kasih Cik Su atas ulasan ini. Ada komen lagi tak? Nak tambah ke Arif ke Arif? Nak tambah apa ni? Hidayah. Tak ada. Bagi hidayah. Dapat hidayah hari ni. Apa ni? Hello Amin. Salam. Kita orang ni kurang hidayah. Kita ada 2 hidayah kat sini. Dia satu hidayah Mustari tak ada. Satu. Tak ada. Tak ada pun. Kedai misteri tak ada. Okey, ada. Yang penting ada satu hidayah dah cukup lah. Dia memberi. Syekh Taufik tak ada Taufik? Ha? Okey. Tak ada niat gerakkan macam mana ni? Kita ada irsyad. Taufik ada hidayah lah. Taufik ada hidayah. Ada hidayah kan? Saya ada nama ada Taufik. Masa tu kena ajak datang usrah kita. Wow, lengkap. Rahmat. Adik ketiga Rahmat. Perempuan, Balkis. Oh, Balkis. Ya, ada soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada kita nak tanya lah, ada cadangan tak untuk sesi minggu depan? Dah habis Mana idea. Dah raya kan? Belum. Belum. Laginya. Lagi 2 minggu. So sesi Comnet pun tak habis lagi Cik Su. Minggu depan. Itu geli-geli je. Apa nama? Ada macam hari-hari. Apa dah? Macam hari-hari ada ni. Sesi. Memang kita buat kan. Tunjuk sikit lah sibuk. Tidak nanti kena buang. Ya. Semua saya cadangkan untuk bincangkan isu akhir zaman lah. Sebab benda ni kadang-kadang dia menakutkan, kadang dia menggusarkan umat. Dan kalau kita tak menjawab persoalan-persoalan yang real ni, fitnah zaman. Jadi akhirnya kita sibuk dengan akhir zaman lah, tu tak buat apa-apa. Dah tahu dah akhir zaman, lepas tu duduk kat rumah berzikir je. Saya ingat itu dia tak kena lah dia punya pendekatan dia tu kan. Jadi kalau saya sure kan, kalau macam hadis yang kita bincang ni ialah hadis 40 hadis akhir zaman. Fahmi Zamzam dia kumpulkan. Matan Arba'in ni kita dah bincang dalam mana-mana usrah pun. Usrah kampus pun dah bincang, usrah Abim ataupun Wadah pun itu jugalah bincang. Kalau pakai PM ni Matan Arba'in juga. Sama juga hadis 40. Dengan dia ada kelainan, jadi banyaklah input yang kita dapat. Satulah hadis zaman. Yang kedua ada buku ke? PDF ke ada? Ada download Syekh. Ada macam kat Shopee. Download je. Apa hadis 40 hadis? 40. Ada cadangan pembentang tak? Kita kena orang yang betul lah bentang Kalau saya bentang jadi saya susun dan bergila-gila. Ingat apa nama usrah ni ialah kumpulan pengajian Islam. Jadi masing-masing walaupun TESL ke, dia kawan kanak-kanak ke, maksudnya dalam pengajian kita bila rujuk lah dengan ustaz-ustaz kan. Kan kita rujuk. Kita jadi ustaz. Tak ustaz lah kita. Jadi ada tak cadangan siapa yang nak boleh bentang? Arif lah Arif. Ya, tengok jadual minggu depan. Minggu depan apa bulan Hari bulan pun dah tak tahu lah. bulan. Berapa Ramadan ni? 15 ingat lagi 15 Ramadan.
Bulan penuh tu share. Berapa 15 campur 7 apa je? 14, 15. 15 lah minggu depan. 15. 15 bulan. Esok saya bagi tahu boleh sebab saya berguna pejabat orang ni. Boleh. Okay, boleh. Okey. Sebab ni pejabat orang, tumpang. Nak datang pun 10 km. Macam masa. Durian tak ada durian? Durian Raya Haji. Raya Haji datang Raya Haji ya. Raya Haji insya-Allah. Ada rambutan pun ada. 1 meter. Mengenai susun buah rambutan tu. Boleh bisa. Kali ni kena bayar kot. Boleh. Apa nama kita, alumni TKP Unisia kan, buat kutipan sumbangan. Nanti kita buat family gathering kat sana. Sebab kau ditajuk oleh Arif. Aku sponsor air je. Air bukit banyak saya banyak tu, tak payah percuma. Yalah. Aku sponsor cawan dia je. Boleh bisa diatur. Okay. Jadi kita boleh dulu lah. Kalau boleh hadis pertama lah Ya dia. Dalam sebab kita tak ulas benda tu. Okay. Tarik juga. Memang kita tengah tunggulah cadangan kalau ada cadangan untuk perbaiki surah ni, memang kita cuba untuk kita nak konsisten dan kita nak perbincangan dalam ni lebih, orang kata lebih memberikan kita ilmu baru-baru lah, ilmu yang baru lah supaya ada manfaat. Tapi kita akan pergi sedikit demi sedikit lah kita tak adalah nak pergi terus buat live yang skala besar kan. Kita cuba buat sikit-sikit Okay, ada apa-apa lagi? Masak. Masak? Nak masak. Masak? Ini kena rancang awal. Nak masak lah. Okay. Okay, jadi ada apa-apa lagi nak dikongsikan? Tak ada Tak ada. Okay. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kalau boleh minggu depan awal sikit lah Tadi saya dengan Akilah je. Senyap je. Berdua ni bahaya. Itulah bahaya. Jadi yang lain-lain ni kena ni lah Okay. Kena sharing tu 3 jam awal lah. 3 jam. Kita masa awal, nanti on masa pukul 12. Rupa ni tu kita on the spot. Mana spot tu yang tak datang tu. Tak apa, nanti kita cuba tengok macam mana Okay. Baik, jadi kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih lah pada semua Kita dah puasa hari yang ke-15 mungkin tahun ni tak dapat nak raya lah dengan kawan-kawan semua Tak boleh ziarah. Tak boleh ziarah jadi Aku datang rumah aku bawa Zoom. Kita buat Zoom lah Zoom raya Makan rumah sendiri yang masing-masing. Tapi ziarah mengikut Zoom. Boleh juga lah buat edisi raya Betul. Tunjuklah kuih-kuih kalau orang Jawa Makanan lah, tunjuk makanan. Makanan tak baik lah macam tu. Kenalkan ahli keluarga. Siapa Taufik? Aku nak kenal tu. Taufik ni siapa ni? Taufik adiknya Hidayah lah. Astagfirullahaladzim.
Kan rukun usrah ni ta'aruf. Oh. Betul lah. Betul lah. Nama adik Hidayah Raslan. Dah Taufik ada Hidayah. Ya nak keluarga Masya Allah. tinggal cari rahmat je lah. Tinggal rahmat lagi. Okay, alright. Okay, jadi kita